Didik TV KPM. Ya, terima kasih. Okey, sekarang kita akan melihat faktor keselamatan, kesihatan dan juga sanitasi. Okey, dekat dalam slide ini kita akan melihat ketiga-tiganya. Okey, yang pertama dari segi keselamatan. Okey, untuk keselamatan, yang pertama sekali sebelum masuk ke bengkel ataupun ruang kerja, mestilah mematuhi peraturan. Okey, peraturan yang selalu dititik beratkan adalah jangan bergurau, jangan berlari dan jangan menggunakan benda tajam dengan tidak selamat. Bermaksud kalau nak memotong, jangan potong atas tangan. Maksudnya macam itu. Kita ada dulang, kita ada landas, kita perlu gunakan peralatan dengan betul lah. Okey, yang kedua, cermat, sistematik dan selamat. Yang ketiga, melaporkan kerosakan. Bermaksud kalau nak guna peralatan, sesuatu peralatan, bila lihat peralatan tu rosak ataupun plug itu tercabut, segera laporkan peralatan kerosakan itu kepada guru yang terlibat. Okey. Kemudian menggunakan peralatan mengikut arahan. Contoh yang terdekat, selalu pelajar menggunakan mixer, pengadun. Sebelum memasukkan bahan ke dalam pengadun, terus on. Yang itu sangat bahayalah. Sepatutnya kena mengikut arahan yang betul. Okey, kena mengikut langkah yang betul. Okey, yang seterusnya membersih peralatan dengan betul dan selamat, menyediakan peti pertolongan cemas yang lengkap, pencahayaan dan pengudaraan yang baik, kedudukan sumber elektrik yang selamat digunakan. Okey, pencahayaan dan pengudaraan ini bermaksud bila masuk ke bengkel ataupun ruang kerja, mestilah tingkap yang boleh dibuka, okey, dan lampu yang mencukupi. Bukan berada di dalam keadaan yang gelap lah. Okey. Okey, dan pengudaraan juga, sekiranya kita masuk ke bengkel, kita tak tahu ada kebocoran gas ataupun ada api ke yang kecil yang kita tak nampak kan, kebocoran ke. Okey, jadi kita memang kena buka tingkap. Okey. Yang seterusnya dari segi kesihatan, okey, pengendali makanan mesti menjalani pemeriksaan kesihatan. Okey, dan mendapatkan suntikan vaksin lah. Okey, yang seterusnya aspek kesihatan dipengaruhi oleh beban kerja. Jadi, pekerja yang bekerja di ruang dapur mestilah mengikut bidang tugas. Maksudnya kalau bahagian memotong sayuran, dia buat bahagian potong sayuran sahaja. Tidak terbeban dengan tugas lain supaya dia tidak stres lah. Okey, dan persekitaran kerja yang sesuai. Bermaksud boleh bergerak, tidak sesak. Okey. Okey, seterusnya sanitasi. Okey, dari segi sanitasi kita tengok ada kebersihan diri. Semasa penyediaan bahan, mise en place pun ada, memasak makanan, penyajian makanan, penyimpanan bahan dan juga penyimpanan bahan yang telah dimasak. Okey, yang ini sebenarnya saya nak tanya murid-murid saya untuk terangkan satu persatu mengenai aspek kebersihan diri dulu. Siapa nak mulakan? Saya, Cikgu. Okey. Saya, Cikgu. Silakan, Aisyah. Okay. Maksud sanitasi segi kebersihan diri ialah dari segi tubuh badan. Tangan mesti bersih, kuku mesti pendek dan bersih. Yang seterusnya ialah rambut mesti diikat dan kepala mestilah bertutup. Okey, terima kasih Isha. Kita tengok betul atau tidak. Okey, betul. Yang pertama, badan, tangan dan kuku dan juga rambut. Bermaksud tangan tidak kotorlah, tiada kotoran. Kuku mesti bersih daripada sebarang kotoran untuk memegang makanan kan. Badan pun sama, tubuh badan. Sekiranya ada luka, luka mesti ditutup. Okey, tangan dicuci dengan sabun. Sebelum memulakan kerja memasak atau amali memasak, cuci dengan sabun. Kemudian mesti bilas sehingga bersih. Selepas bersih dah bilas semua, mesti lap dengan kain yang kering. Mesti dilap kering dulu. Kemudian barulah kita boleh melaksanakan amali. Okey. Kuku dipotong pendek, pakaian dan apron yang bersih, menutup kepala. Sekiranya tidak memakai tudung, mesti mengikat rambut dan memakai penutup kepala. Okey. Bila memakai penutup kepala, jangan keluarkan rambut di tepi, keluarkan rambut di depan, tak boleh. Okey, seterusnya dari segi penyediaan bahan, kita tengok untuk menyediakan bahan, yang pertama sekali pastikan ruang kerja yang kita nak buat kerja tu, pastikan ruang kerja itu bersih, peralatan memasak juga bersih. Okey, peralatan memasak contohnya macam
kuali, periuk mesti telah dibersihkan. Okey, menyah frost makanan mengikut porsi yang diperlukan. Okey, maksudnya daripada peti sejuk beku kita keluarkan, kita nyah frost dalam kuantiti yang kita perlukan sahaja. Jangan semua sekali kita nyah beku kemudian simpan kembali ke dalam peti. Kita hanya mengikut porsi yang kita perlukan sahaja. Okey, kemudian kenapa kita perlu buat menyah frost mengikut porsi? Sebab kita tak nak berlakunya pencemaran silang. Apa pencemaran silang tu? Pencemaran silang tu bermaksud kita membawa bakteria dari satu bahan kepada bahan yang lain. Daripada bahan mentah kepada bahan yang telah masak. Ataupun daripada diri kita sendiri kepada makanan yang kita masak. Itu pencemaran silang. Okey, kemudian menutup bahan makanan dengan sempurna dan membuang sisa makanan dengan betul. Okey, contoh sisa makanan, kita dah filet ikan, kita dah tinggalkan tulang ikan, kepala ikan, jangan buang dalam sinki. Buang dalam tong sampah yang telah disediakan. Okey, untuk memasak makanan mesti pada takat didih, menggunakan peralatan yang bersih, tidak retak ataupun sumbing. Okey, sudu untuk merasa makanan dibersihkan sebelum digunakan semula. Bermaksud bila kita dah cuba satu makanan tu, kita nak cuba makanan yang lain, jangan gunakan sudu yang belum dibersihkan. Boleh guna sudu yang sama tapi bersihkan, lap dulu baru boleh cuba makanan yang seterusnya. Okey, kemudian permukaan meja kerja, dapur dan peralatan dalam dapur mestilah juga dalam keadaan yang bersih. Okey, dari aspek penyajian makanan, hidangkan makanan dalam alatan menghidang yang bersih, tidak retak dan juga tidak sumbing. Hidangan ditutup untuk mencegah daripada dihinggapi lalat ataupun serangga. Gunakan senduk, sudu, garfu ataupun penyepit makanan semasa mengambil makanan atau menghidang makanan. Jangan gunakan tangan. Kita ada alat untuk kita mengambil makanan. Okey, seterusnya penyimpanan bahan makanan segar dan kering. Simpan makanan segar dan kering secara berasingan. Ini pun boleh menyebabkan pencemaran silang lah kalau kita simpan bahan basah dengan bahan kering dalam tempat yang sama. Okey. Kemudian makanan sejuk beku hendaklah disimpan di dalam peti sejuk beku selepas sahaja dibeli. Dan yang terakhir sekali, baca arahan pada bungkusan tentang cara menyimpan makanan. Okey, yang terakhir sekali, penyimpanan bahan yang telah dimasak. Makanan yang telah dimasak mestilah ditutup ataupun dibungkus. Sekiranya tidak dibungkus, boleh juga disimpan di dalam peti sejuk. Okey, suhu yang sesuai untuk menyimpan makanan yang telah dimasak ialah antara 0 hingga 10 darjah. Okey, elakkan daripada menyejuk beku semula makanan yang telah dinyah beku. Sekiranya kita dah nyah beku, jangan kita simpan balik. Okey, kemudian kita nyah beku balik. Tak sesuai lah. Okey. Okey, seterusnya kita tengok agensi kawal selia, agensi yang berkaitan dalam menyelia perkhidmatan makanan ni lah. Okey, yang pertama kita ada Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerja. Okey, yang kedua kita ada Kementerian Kesihatan Malaysia dan yang ketiga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Okey. Okey, yang seterusnya kita tengok punca dan akibat makanan tercemar. Okey, yang pertama sekali, punca dia adalah bahan kimia, yang kedua haiwan dan serangga perosak, yang ketiga benda asing dan yang keempat adalah mikroorganisma. Okey. Pelajar, murid masih ingat ke apa punca, apa contoh-contoh punca bahan kimia ni? Apa contoh bahan kimia yang boleh menyebabkan pencemaran kepada makanan? Ada yang nak mencuba? Okey, tak apalah. Saya bagi contoh. Mungkin mereka tak dengar. Okey. Untuk bahan kimia kita ada bahan pencuci, mungkin digunakan terlalu banyak kan bahan pencuci. Kita ada racun serangga. Okey, untuk haiwan dan serangga perosak seperti kita tahu ada lalat, lipas kan. Okey, benda asing itu adalah daripada diri kita sendiri ataupun daripada bahan yang kita gunakan. Okey, daripada diri kita contoh seperti rambut. Okey, daripada bahan yang kita gunakan mungkin daripada kulit telur. Okey, ataupun sisa pertanian lah. Okey, mikroorganisma adalah daripada yeast ataupun benda-benda bakteria yang telah tamat tarikh luput. Okey.
akibat daripada makanan tercemar. Yang mengakibatkan makanan tercemar adalah cirit-birit, muntah, loya, pening kepala, sakit perut, keracunan makanan dan yang paling teruk adalah boleh membawa maut. Okey, 1.3 kita tengok pemeliharaan alam sekitar. Okey, pemeliharaan alam sekitar kita ada agensi yang terlibat adalah Jabatan Alam Sekitar, Alam Flora. Kita ada Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara. Dan yang terakhir sekali, Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam. Okey, untuk pengurusan sisa, kita tengok ada kat sini ada 4 jenis, sisa dapur, baki makanan, makanan luput atau tercemar dan makanan dibazir. Okey, sisa dapur adalah sisa yang kita guna ataupun sisa yang terhasil daripada proses penyediaan makanan. Okey, baki makanan, sisa yang kita jana daripada penggunaan makanan. Makanan luput adalah makanan yang telah bertarikh luput lah. Okey, makanan dibazir bermaksud sisa yang pembaziran, yang dijana daripada pembaziran. Kita dah makan, makanan tu masih elok tapi kita tak habis. Itu adalah makanan yang dibazir. Okey, yang seterusnya peranan premis. Premis perniagaan mestilah menjimatkan air lah. Maksudnya mesti menjimatkan air, menjimatkan elektrik, menguruskan sisa makanan dengan betul dan menguruskan sisa buangan dengan betul. Okey, macam mana menguruskan sisa buangan dengan betul? Mestilah mengumpul dan mengasingkan mengikut jenis-jenis dia lah. Okey, ini adalah contoh pengurusan sisa buangan. Kita ada tong sampah 3R kan? Okey. Apa yang dimaksudkan dengan 3R? Kita tengok okey, iaitu reduce, reuse dan juga recycle. Okey, kita tengok kesan sekiranya kita tidak menguruskan sisa buangan kita dengan betul, kesan dia akan pertama sekali akan menarik perhatian haiwan perosak, akan berlakunya pencemaran air, berlakunya pencemaran bau, akan menyebabkan saliran tersumbat dan pembiakan nyamuk dan last sekali menghasilkan peningkatan suhu kepada bumi. Sorry. Okey, jadi itu sajalah setakat ni. Didik TV KPM